Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hampir pilihan raya, perkara biasa yang berlaku, orang-orang politik akan menggunakan apa saja cara untuk memastikan rakyat menyokong mereka. Apa saja cara. Walaupun cara lepas, cara tahun lepas pun kalau boleh recycle, mereka recycle juga. Pada kali ini berlaku perkara yang sama yang berlaku tahun lepas, iaitu viral lagi isu berkaitan tentang Nik Omar tidak direstui oleh ibunya, isteri kepada Tok Guru Nik Abdul Aziz Nikmat rahimahullah. Jom kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Perkara ini sebenarnya tidak dibangkitkan oleh orang lain tetapi dibangkitkan oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS Pusat. Yang mana ini adalah kenyataan daripada Tuan Sabariah binti Tuan Ishak, iaitu mak kepada Nik Omar, demikian juga isteri kepada Tok Guru Nik Aziz. Dia kata, saya tidak pernah merestui mana-mana anak saya bertanding dalam mana-mana pilihan raya kecuali di atas tiket PAS. Perkataan yang dia sebut di situ, tidak pernah merestui. Kemudian disebut lagi, almarhum Tok Guru, Tuan Guru dan saya telah mendidik anak-anak kami semenjak dari kecil lagi agar kekal istiqamah dengan perjuangan Islam bersama Parti PAS. Kemudian diberikan caption, Datin Hajah Tuan Sabariah binti Tuan Ishak, Kampung Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Pada 16 November tahun 2022. Maksudnya ini bukan kenyataan tahun 2018, ini adalah kenyataan pada tahun 2022. Bukan recycle yang lepas, walaupun kisah yang sama, cerita yang sama. Jom kita tengok apa poster yang viral itu. Ini poster yang telah viral sebelum ni. Yang ni diletakkan caption, Nik Omar tidak direstui. Ini daripada kenyataan PAS. Saya tidak pernah merestui. Nampak tu? Dia highlightkan perkataan tidak pernah merestui. Kemudian disebut lagi, anak saya bertanding. Nampak tu? Dia punya caption-caption kecuali di atas tiket PAS. Jadi daripada gambar ini, pihak Parti PAS mahu untuk orang faham bahawa Tuan Sabariah binti Tuan Ishak ini tidak pernah merestui anak-anak dia bertanding kecuali di atas tiket PAS. Demikian juga dia buh lagi caption-caption yang lain. Apa kenyataan daripada orang ramai berkaitan tentang isu ni? Mula-mula sekali, tak silap saya, anak saudara di Tuan Sabariah, iaitu Ustaz Ahmad Dusuki Amdurani, dia keluarkan satu kenyataan. Dia kata, hati ibu usahlah dilukai, redha ibu redha Allah, marah ibu marahnya Allah. Mukmin yang baik, ia akan mengajar setiap hamba untuk menjaga hati ibu. Berdosalah bagi sesiapa yang menyuruh dan mengajak melukakan hati ibu. Dia bubuh gambar Tuan Sabariah. Kalau letak gambar Tuan Sabariah saja tak apa, tetapi dibubuh gambar penuh, iaitu ibu sekali lagi tak restui Nik Omar bertanding selain tiket. Ini yang ada di dalam page rasmi Ustaz Ahmad Dusuki Amdurani. Kenyataan Ustaz Dusuki Amdurani ini tak disukai oleh ramai orang. Kita tengok komen yang sebut tentang hal ini. Saiful Bakhtiar Syaharani, dia kata, subhanallah, politik ini ijtihad, tak ada kena-mengena dengan restu ibu, restu Allah. Hal peribadi dan keluarga orang lain pun PAS nak tunggang jadikan modal kempen. Syukri Abdullah kata, Tok Guru sudah meninggal. Jika Tok Guru hidup, tiada siapa boleh jamin secara pasti apa pendirian Tok Guru dengan realiti politik semasa. Ya, semua boleh tengok hayat Tok Guru sangat komited dengan Pakatan Rakyat, sangat ingin melihat Anwar menjadi PM. Banyak statement dia hingga hari ini boleh dilihat. Ustaz Nik Omar berijtihad dengan apa yang dia lihat pendirian ayahnya. Suatu
suatu ketika dahulu. Ada banyak lagi kenyataan itu anda boleh rujuk kepada Facebook Ustaz Ahmad Dusuki Amdurani. Menariknya, apabila kenyataan Ustaz Dusuki ini bukan sekadar direact oleh orang awam, tetapi direact juga oleh tokoh ilmuwan hadis, iaitu Dr. Rozaimi Ramli dekat Facebook beliau. Kata Dr. Rozaimi, jika seorang pemuda yang ibunya tidak restu anaknya menyokong PAS, bagaimana? Adakah wajib dia menyokong PN atau BN? Ini adalah kaedah reverse psychology. Tadi jika kita faham dengan kenyataan Tuan Sabariah yang plus dan dicampur dengan kenyataan daripada Ustaz Ahmad Dusuki Amdurani, ia boleh membawa maksud tak restu kerana berpihak kepada bukan PAS. Tapi kalau contoh mak ayah memang anti PAS pula, macam mana? Adakah anak-anak ni boleh undi PAS ataupun tidak? Kalau dia undi PAS, adakah dia termasuk dalam kalangan anak-anak yang derhaka? Jadi ini yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi Ramli. Kemudian disebutkan, taat kepada ibu bapa itu wajib, namun ia perlu dilihat kepada banyak segi. Pertimbangan dan penilaian perlu dibuat secara menyeluruh sebelum kenyataan seperti dalam screenshot ni. Yang ni screenshot Ustaz Ahmad Dusuki punya kenyataan lah. Saya suka kempen politik yang membincangkan idea membangunkan negara. Isu kekeluargaan ini kita simpanlah dan tidak perlu dedahkan. Saya suka slogan kempen PAS, budaya politik matang dan sejahtera, BPMS. Bagi saya, tulisan Ustaz dalam screenshot ini tidak matang. Malaysia kini juga perlu menjadi media yang bijak, sebab boleh jadi Dr. Rozaimi sebut berkaitan tentang Malaysia kini disebabkan Malaysia kini cover juga isu ini di dalam page mereka. Maaf, saya terpaksa menulis isu ini kerana saya tidak mahu nanti semua isu keluarga dijadikan bahan tatapan umum Dr. Rozaimi Ramli. Jadi itulah kenyataan daripada orang awam yang tidak bersetuju. Demikian juga kenyataan daripada tokoh ilmuwan berkaitan tentang hal ini. Ada lagi beberapa komen yang cukup menarik yang patut kita tengok. Antaranya adalah kenyataan yang saya rasa cukup padu yang ditulis oleh Ustaz Hafiz Qodiang. Apa yang Ustaz Hafiz Qodiang sebut? Dia kata, ikut cakap ibu bapa ada limitnya. Perintah ibu bapa dalam hal-hal kewajipan daruri agama dan dunia yang mana si anak masih belum mampu berfikir dengan waras akan akibatnya, wajib ditaati si anak untuk kemaslahatan diri sendiri. Hadis di bawah terpakai bagi senario tersebut. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Rida Allah adalah pada rida daripada mak ayah. Wa sakhatullah, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan mak dan juga ayah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ibn Hibban. Kemudian disebut, namun dalam hal agama dan dunia yang mendatangkan darar atau mafsadah kepada si anak yang sudah matang, ia tidak lagi wajib dipatuhi. Selain itu, jika arahan tersebut menyalahi syarak dan juga membawa kepada dosa, ini ditegaskan di dalam hadis di bawah. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada sebarang ketaatan kepada seorang makhluk pun pada isu keingkaran ataupun kemaksiatan kepada Allah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad. Kata Ustaz Hafiz Qodiang, dia kata, tafsiran darar, mafsadah, menyalahi syarak dan dosa dalam konteks zanniyat sangat relatif. Ia bergantung kepada ijtihad yang waras. Maksud ijtihad ni pandangan yang waras. Apa yang berlaku jika ibu dan bapa tidak redha anak-anak menyertai parti Islam atau usrah gerakan Islam? Adakah wajib si anak patuhi atau melawannya dikira sebagai derhaka? Ramai aktivis gerakan Islam 80-an, 90-an menghadapi senario demikian. Mungkin ketidakpatuhan si anak dalam senario ini boleh disandarkan kepada hadis berikut. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahawa seorang wanita muda datang menemuinya lalu berkata, Inna abi zawwajani min abni akhihi liyarfa' bi khasisatahu wa ana karihah. Qalat ijlisi hatta ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah aku telah mengahwinkan aku dengan sepupu aku supaya dapat menghilangkan khasisatah,
menghilangkan kesusahannya. Sedangkan aku tak suka. Lalu Aisyah berkata, hang duduk dekat sini tunggu sehinggalah Rasulullah SAW sampai. Apabila Rasulullah SAW telah tiba, Aisyah ceritakan hal berkenaan. Rasulullah SAW mengutuskan seseorang untuk memanggil bapa wanita berkenaan. Setelah itu Rasulullah memberikan hak penentuan sepenuhnya kepada wanita itu. Tetapi wanita itu berkata, ya Rasulullah, qad ajaztu ma sana'a abi, walakin uridtu an u'lima an-nas anna laysa lil aba'i min al-amri syai'. Wahai Rasulullah, aku telah dapat menerima apa yang ayah aku dah buat dekat aku. Tetapi aku mahu beritahu orang ramai bahawa para bapa tidak boleh sesuka hati membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anak perempuannya. Hadis ini sahih, riwayat Imam An-Nasai. Kata Ustaz Hafiz Qodian, mafhum hadis di atas, Rasulullah SAW menerima aduan seseorang perempuan membantah tindakan bapanya mengahwinkan dia tanpa bermesyuarat dengannya terlebih dahulu. Bagi dia mengesahkan hak perempuan itu membantah kerana ia berkaitan urusan hidupnya. Maka dalam kes bertanding parti politik, tidak perlulah menggunakan larangan ibu terhadap si anak yang berbeza wadah politik sebagai bahan kempen. Nampak struggle sangat. Ia sama macam kes seorang pelajar saya bertanya, adakah wajib dia taat arahan ibu yang melarang dari berkahwin dengan lelaki bukan senegeri sedangkan ayahnya membenarkan. Almarhum Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir, mantan ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Kedah, pernah cakap kepada saya dalam sebuah majlis dahulu bahawa ayah seorang agamawan Sohor yang dipilih bertanding atas tiket UMNO di Kedah tidak benarkan anaknya berbuat demikian. Namun, anaknya tetap bertanding dan ditakdirkan menang PRU seterusnya menjadi menteri pula. Kedua-dua ayah dan anak orang agama. Tidaklah anak itu dianggap derhaka kerana sumbangan dakwah oleh anaknya yang menjadi menteri pun banyak untuk agama. Kembali kepada senario, Ustaz Ni Omar bin Tok Guru Ni Abdul Aziz bertanding atas tiket PH Amanah tidaklah menjadi maksiat dan dosa sebagaimana adiknya Ustaz Ni Abduh menjadi MP Pasir Mas mewakili PAS. InsyaAllah kedua-dua anak almarhum Tok Guru menyumbang saham kepada dakwah di Malaysia. Dr. Hafiz Qodian, 17 bulan 11 2022. Sahabat-sahabat, inilah yang berlaku di dalam politik kita. Mengangkat isu agama di bawah hal-hal berkaitan tentang emosi keibuan untuk nak mengangkat kepartian yang tidak bagus. Dan ini dilakukan oleh parti itu secara rasmi. Ia cukup tidak bagus. Kita perlu menjadi satu rakyat yang bagus di dalam menghadapi negara maju. Kerana kita mahu rakyat yang berfikiran terbuka. Tak kiralah hang pilih PAS ke, hang pilih UMNO ke, hang pilih BN ke, Perikatan Nasional ke, hang pilih Warisan ke, hang pilih GTA ke, hang pilih apa pun. Ia berdasarkan kepada kematangan awak di dalam mencari yang baik untuk menghilangkan yang buruk. Mencari pemimpin-pemimpin untuk membela negara, membela agama. Itu yang penting. Angkatlah ketokohan dan kepribadian tokoh-tokoh calon-calon yang telah anda berikan. Tak kiralah daripada amanah, tak kiralah daripada PAS, tak kiralah daripada perikatan, tak kiralah daripada DAP atau apa sekalipun. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda nak belanja saya, tekan butang super thanks di bawah. Moga-moga ia dapat membantu projek memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.